Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Dr. Hanum selaku penyelaras subjek. Perkenalkan diri saya Idham Safwan bin Badrul Hisham 2201296. Okey, baik, kali ini saya nak buat satu video untuk rumuskan 4 topik kita. Yang pertama motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan yang terakhir ialah interaksi dalam bilik darjah. Okey, baik, kita pergi kepada topik yang pertama dulu, iaitu motivasi. Apa yang dimaksudkan dengan motivasi? Motivasi menurut Kamus Dewan ialah keinginan yang keras dan semangat yang kuat untuk mencapai suatu kejayaan. Kita boleh andaikan motivasi ini kita punya dorongan lah. Okey, motivasi terbagi kepada dua, iaitu motivasi intrinsik dalaman dengan motivasi ekstrinsik luaran. Okey, intrinsik ni ialah dorongan yang berlaku daripada dalaman kita sendiri. Sebagai contoh, bila kita haus, kita nak minum air. Ekstrinsik pula dorongan yang berlaku pada persekitaran. Sebagai contoh, bila kita buat satu perkara, orang akan berterima kasih kepada kita, orang akan menghargai perbuatan kita, orang akan bagi pujian kepada kita. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Okay. Bercakap pasal motivasi ni, kita ada banyak jenis teori motivasi. Antaranya teori motivasi Maslow, pelaziman Thorndike, pelaziman operan Skinner. Okey, cakap pasal Skinner ada menekankan dua konsep, iaitu peneguhan dengan dendaan. Dan untuk peneguhan ni ada dua pula pecahan dia. Yang pertama peneguhan positif, yang kedua peneguhan negatif. Peneguhan positif ni contohnya staf yang mendapat bonus daripada majikan dia, itu peneguhan positif. Peneguhan negatif pula bila seseorang anak tu dapat keputusan yang kurang baik, maka ibunya mengambil langkah untuk mengurangkan screen time gadget. Okey, itulah peneguhan negatif. Satu lagi ialah dendaan. Dendaan ni contohnya bila seorang anak ni dia tak siapkan kerja rumah, tak siapkan kerja sekolah, maka ibu dia tak benarkan untuk main petang. Itu adalah dendaan. Okey, secara kesimpulannya, kita sebagai guru, kita harus menggunakan pendekatan motivasi yang sesuai kepada pelajar-pelajar. Okey, dekat sini saya dapat simpulkan ada 5 prinsip, ada 5 pendekatan motivasi yang sesuai untuk pelajar-pelajar. Yang pertama ialah penerangan yang jelas, yang kedua ganjaran, yang ketiga penetapan matlamat, yang keempat ambil berat, dan yang terakhir ialah pelibatan murid-murid itu sendiri. Seterusnya untuk topik kedua, iaitu kreativiti. Apa yang dimaksudkan dengan kreativiti? Okey, kreativiti ini dia adalah perkataan Latin yang berasal daripada creo, C-R-E-O, yang bermaksud mencipta ataupun membina. Dan sebagaimana yang kita tahu, kreativiti ini bukanlah perkara yang konkret, dia memang perkara yang abstrak. Dan maksud lain bagi kreativiti ini ialah kebolehan seseorang, kebolehan individu untuk menggunakan daya imajinasi, idea dan pemikiran yang kreatif. Dalam kreativiti ini, saya dapati ada 4 fasa model pemikiran kreatif. Yang pertama ialah fasa persediaan, lepas tu fasa imajinasi, fasa perkembangan, dan yang terakhirlah fasa tindakan. Jadi tadi tu adalah merupakan fasa-fasa model pemikiran kreatif. Selain itu, apa yang penting ialah pengajaran yang kreatif. Okey, menurut bacaan saya dapati ada 5 prinsip pengajaran kreatif. Yang pertama ialah bila kita sebagai seorang guru, kita harus menghormati setiap soalan yang diajukan kepada kita daripada pelajar-pelajar. Yang kedua, kita perlu menghormati idea-idea yang mereka kemukakan. Dan yang ketiga, berdasarkan idea-idea yang mereka kemukakan tadi, kalau boleh kita nyatakan setiap idea tu ada nilai-nilai yang tersendiri. Yang keempat ialah kita perlu membenarkan pelajar-pelajar untuk melakukan perkara-perkara tertentu dengan tujuan sebagai latihan. Dan yang terakhir ialah kita sebagai guru, kalau boleh kita kaitkan penilaian kita tu dengan sebab dan akibat. Kesimpulannya, kreativiti ni sangat penting dalam pendidikan. Okey, jadi sebagai guru kita harus memupuk kreativiti ni kepada pelajar-pelajar kita supaya kita dapat lahirkan modal insan yang berkembang dan yang berupaya untuk membangunkan negara kita pada masa akan datang.
Selesai topik kedua, kita akan beralih kepada topik yang seterusnya, pengurusan bilik darjah. Okey, pengurusan bilik darjah ni ataupun singkatannya PBD ialah strategi ataupun tindakan guru untuk mengekalkan beberapa perkara. Perkara-perkara tersebut adalah seperti mengekalkan peraturan kelas, mewujudkan suasana kelas yang kondusif, memastikan rutin kelas berjalan dengan lancar, menghadapi tingkah laku murid dan yang terakhir ialah menarik minat murid terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Jadi, untuk merealisasikan perkara-perkara yang saya telah sebut sebentar tadi, ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi. Okey, antaranya ialah seperti susunan kelas yang cantik, pengawalan emosi yang stabil, alat bantu mengajar yang berkesan, yang menarik, yang sesuai dengan pembelajaran, dan yang terakhirlah pelibatan murid itu sendiri secara aktif. Dengan adanya perkara-perkara sebegini, secara tidak langsung dia akan memberikan kesan positif terhadap pengurusan bilik darjah. Tapi mungkin ada beberapa masalah yang boleh menyebabkan pengurusan bilik darjah itu disruptif ataupun bermasalah. Dia lebih kurang berlawanan lah dengan apa yang saya cakap sebentar tadi. Mungkin susunan kelas yang tidak cantik, tidak menyenangkan, membuatkan pelajar ni jadi macam tak ada mood nak belajar. Ataupun mungkin sebab aktiviti yang dijalankan tu terlampau mudah, sampaikan pelajar-pelajar kita ni rasa bosan dengan aktiviti tersebut. Jadi benda ni akan bagi kesan yang buruk lah kepada pengurusan bilik darjah. So, untuk counter balik pengurusan bilik darjah yang bermasalah tadi, kita boleh counter balik lah. Macam contoh-contoh yang negatif ni kita counter balik. Maksudnya kita buat susunan kelas yang cantik, kita buat aktiviti yang menarik, yang tak terlampau mudah lah. Maksudnya mencabar pemikiran pelajar-pelajar. Secara tidak langsung mereka akan lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dan kita sebagai seorang guru, kita berhak untuk memberikan arahan kepada pelajar-pelajar ataupun kita buat peraturan khas kepada pelajar. Tapi pastikan arahan ataupun peraturan yang kita buat tu jelas dan difahami oleh semua pelajar. Dan selain daripada arahan ataupun peraturan, apa yang saya dapati, guru-guru pun boleh kawal pelajar dengan cara kontak mata. Guru kena pandai menggunakan eye contact dan sentiasa memberi peringatan kepada pelajar-pelajar. Kesimpulannya, untuk mewujudkan pengurusan bilik darjah yang positif, yang baik, yang berkesan, guru-guru sendiri mestilah menunjukkan teladan yang baik. Dan guru kena pandai mewujudkan perasaan saling menghormati antara guru dengan pelajar. Dengan cara ni, insya-Allah pengurusan bilik darjah akan jadi lebih berkesan. Yang penting, guru-guru kena pandailah, kena bijak untuk menjadikan bilik darjah ni sebagai ruang yang seronok dan ceria untuk belajar. Topik yang terakhir kita pada kali ini ialah interaksi dalam bilik darjah. Okey, interaksi dalam bilik darjah ni pun kita boleh sebutkan sebagai komunikasi dalam bilik darjah. Okey, komunikasi bermaksud pertukaran maklumat daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Dan benda ni akan berkesan sekiranya individu yang menerima maklumat tadi dapat memahami mesej yang disampaikan dengan tepat, dengan betul. Sebagaimana yang kita tahu, komunikasi ni memang sangat-sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, dengan komunikasi inilah kita dapat wujudkan pengajaran yang aman dan harmoni. Okey, selain daripada mewujudkan pembelajaran yang aman dan harmoni melalui komunikasi juga, guru-guru dapat memupuk pelajar-pelajar terhadap pembelajaran dan secara tidak langsung akan membina hubungan yang mesra antara guru-guru dan pelajar dan menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini tidak bosanlah. Tapi perlu diingatkan juga, melalui komunikasi inilah mungkin boleh ada kesan-kesan negatif ataupun gangguan-gangguan. Antaranya seperti contohnya macam terdapat jumlah pelajar yang ramai dalam satu kelas menyebabkan komunikasi itu berlaku secara berlebihan yang akhirnya membawa kepada
kelas yang bising dan tidak tenteram, ataupun mungkin berpunca daripada guru sendiri yang kurang berpengalaman dalam berkomunikasi, yang menyebabkan kelas tu akhirnya krik-krik, diam dan bosanlah. Pelajar-pelajar pun buat hal sendiri. Jadi kesimpulannya, untuk mengelakkan daripada perkara-perkara tadi terjadi berlaku, guru tu sendiri kena pandailah mengawal keadaan kelas dan mewujudkan komunikasi yang berkesan dan membina hubungan yang baik. Sebagai contoh, saling hormat menghormati. Pelajar hormat guru dan guru menghormati pelajar. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.